Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Al-Bab as-Sabi' fi Adab as-Suhbati wal Mu'asharati ma'al Khaliq Subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Bab yang ketujuh pada menyatakan adab bersahabat dan bermuasyarah, yakni berkasih-kasihan, serta Khaliq, yakni berkasihan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersama makhluk. Jadi kita ni diminta supaya berkasihan. Yang pertama sekali kita kena kasih kepada Allah Al-Khaliq yang mencipta kita. Kemudian kita kena kasih kepada makhluk. Maka pertama yang dimulakan dengan makhluk itu iaitulah adab al-alim. Adab alim iaitulah adab orang alim. Jadi kita telah bahas dah tentang adab orang alim ni, apa dia adab dia. Perbahasan pada kali ini iaitulah faslun fi adabil muta'allim. Faslun fi adabil muta'allim. Ini suatu fasal pada adab, menyatakan adab orang yang belajar. Jadi orang belajar ni ada adab dia, ada peraturan dia. Kalau kita tak ikut adab peraturan belajar, maka sama ada kita tak dapat ilmu, itu bahaya juga. Dia lebih bahaya daripada itu, kita dapat ilmu tapi ilmu yang tidak berkat, ilmu yang tidak memberi manfaat. Lagi banyak kita dapat ilmu, lagi tidak beradab kita, maka ini bahaya. Lagi banyak kita dapat ilmu, lagi jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu perkara yang bahaya. Karena itulah, jadi adab menuntut ilmu ni ada beberapa perkara. Bermula adab orang yang belajar serta orang yang mengajar akan dia, itu beberapa perkara. Adab orang belajar bersama dengan tuan guru dia, tok guru dia. Kita panggil ustaz, muallim, mudarris, semua tu guru kita. Banyak. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada kitab dia, dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, 11 perkara. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah sebut apa perkara? 11 perkara. Inilah yang kita nak belajar pada kali ini, iaitulah 11 perkara ni mesti kita kena ingat. Yang pertama, apabila berdapat dengan gurunya, apabila bertemu lah, berdapat tu, dapat tu makna berjumpa, berdapat maknanya bertemu. Apabila bertemu dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Kalau kita tengok ustaz, jangan dia ke ustaz bagi salam, biar anak murid tu bagi salam, Assalamualaikum. Ni anak murid senyap, kena tok guru bagi salam dulu, maka itu terbalik dia panggil. Sebab adab ni, orang muda kena bagi salam kepada orang tua. Orang berjalan bagi salam kepada orang duduk. Jadi adab yang pertama apabila bertemu dengan guru, hendaklah kita beri salam. Yang kedua, bahawa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Adab yang kedua, jangan banyak bercakap depan tok guru. Biar guru yang bercakap, kita dengar. Kecuali ada perkara yang kita tak faham. Bila kita tak faham, baru kita tanya, apa maksud ni? Minta penjelasan tentang ni. Jadi ada setengah manusia hari ni tidak. Dia lebih banyak pada tok guru lagi. Dia tanya soalan, dia jawab. Dia tanya tok guru, dia hurai. Jadi tok guru jual hangguk ke dia. Ini dia panggil tidak beradab dengan guru. Ingat. Bila tidak beradab dengan guru, tak kena cara dia. Jadi naknya kita depan ustaz jangan cakap banyak, kecuali apabila diminta. Ustaz kata jawab soalan, baru kita cakap. Baik.
Yang ketiga, bahawa jangan ia berkata-kata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Kalau guru tak tanya, jangan duduk cakap banyak, jangan duduk japuk kata orang. Istilah orang Kelantan kata japuk. Bahasa luar apa dia japuk ni? Menjampuk lah. Menambah-nambah. Guru cakap sikit, kita tambah lebih. Itu tak baik. Yang keempat, bahawa jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada meminta izin daripadanya. Mana kalau kita nak tanya ustaz, kita nak tanya tok guru, akak tangan dulu. Kalau tu apa tu? Nak tanya soalan, baru kita dapat. Jangan tanya satu kali. Yang kelima, bahawa jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Ini adab yang tidak baik yang cukup banyak berlaku. Kita jangan sangkal pendapat guru kita. Kita tanya dia, apa hukum benda ni? Dia berjawab, hukum benda ni tak boleh sebabnya begini-gini. Kita jangan kata, macam mana pula? Hak tu yang guru cakap ni beza dengan orang tu cakap, beza dengan orang ni cakap. Ini tidak beradab. Ataupun kita mari tanya nak pelaga guru kita dengan orang lain. Ada juga. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ni, apa pandangan ustaz? Ustaz tu, kau tok lebat tu, kau tok guru tu kata begini-gini. Apa pandangan ustaz? Tidak nak pelaga kan itu? Nak pelaga tu, nak pelaga guru dia, ustaz dia ni dengan orang saya lagi. Ataupun dia nak jatuh ustaz ni. Apa pandangan dia? Bila kita wayak gini-gini, dia wayak ustaz tu wayak gini. Tak usah duk banding, tak usah duk tanya. Kalau nak tanya soalan, mari tanya bas. Apa hukumnya buat benda ni? Susah masalah. Tok guru pun dia wayak setakat mana dia tahu. Dia bagi tahu pandangan saya begini, tak boleh. Senyap sekat tu ya. Kita fikir sendiri dengan otak kita, hak ni ada dalil. Ustaz ni tak bawa dalil gapo, wayak tak boleh ya. Senyap. Tebal tanya dalil merah jepil lenga. Tak usah duduk dia. Kita tanya ustaz yang kedua pula, siap dengan dalilnya, siap dengan apa ni sebab royak ilah lagi. Haram benda ni kerana begini. Contohlah kita buat contoh. Kita tanya seorang ustaz, rokok haram ke tak? Ustaz kata tak haram rokok, mengko tak ada oleh Quran. Sedap juga jawab tak? Tak ada oleh Quran rokok. Baik. Kita tanya pula ustaz lain pula, haram ke rokok? Ustaz ni kata haram. Sebab apa haram? Sebab dia memberi mudarat kepada kesihatan, membusukkan mulut, membazir wang, dan 10 hujah dia boleh bawa. Jadi berdasar kepada inilah ulama-ulama antarabangsa fatwa benda ni haram. Mana sedap hak sani dengan hak orang lagi. Sedap hak yang kedua, maka kita pegailah hak tu. Pasal orang awam ni, orang ramai seperti kita ni, mazhab dia nya mazhab mufti yang dia tanya tu. Hak mana dia serah lebih warak, lebih sedap jawapan, itulah kita. Jangan serah hak lebih ringan. Kalau tidak, Allah ustaz ni kerah kita cari hak lain-lain pula. Bila-bila duk buat kau nak gini ustaz. Beres. Pakai beres selalu. Jadi ada juga jenis ustaz beres pun. Beres semua dia, tak ada apa-apa. Yang pentingnya adab yang kelima ni penting kita jaga. Jangan pelaga di antara ustaz kita dengan orang lain, jangan pelaga. Ni tidak. Dia dengar orang ni ngajar sini, dia bawa pergi balas lain pula dengan ustaz lain pula. Ustaz tu ngajar gini, mana agaknya pandangan. Nak suruh ustaz tu pakah balik kawan tu. Sedaplah dia makah kawan ni tak ada, acam mari depan nak tahu. Jumpa. Jadi dia pakah tanya apa ni? Tanya kawan ni tak ada ke? Benar kita semua. Acam mari depan. Baru kita boleh tanya dalil dia mana? Qul hatu burhanakum. Buat mari dalil. Hak dia kata boleh ni mana dalil? Hak tak tahu mana dalil? Barulah orang panggil bermuzakarah tu berdepan. Ni main pakah lalu. Royak ustaz ni royak gini. Kau nak pandangan. Karut ustaz tu. Tak lah mengau respect karut tangan dia karut lah orang lainnya dah. Jadi kesimpulan kitanya, kalau nak tanya soalan jangan tanya pandangan orang. Guru kami iaitu Syekh Muhammad Al-Mukhtar hafizahullah taala. Kalau orang kita tanya, Syekh, orang ni kata gini, apa hukum? Tak jawab selalu dia. Dia kata, "Mu nak pelaga aku?" Tak jawab. Bahkan dia marah lagi, nasihat lagi, jangan buat perangai lagu ni. Ini merusakkan kesatuan apa ni syekh-syekh. Setiap orang dia ada pandangan dia. Orang ni faham macam ni, orang ni faham macam ni. Orang lagu mana? Jadi kita yang mendengar, kita nilai berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis. Yang keenam, bahawa jangan ia memberi isyaratkan, dan jangan beri isyarat akan gurunya itu dengan yang menyalahi akan bicara gurunya itu. Maka menyangkal
bahawasanya ia terlebih benar daripada gurunya itu, maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya itu, lagi kurang berkat. Maknanya kalau tok guru royak gini, kita duk lawan, duk royak gini-gini, orang ni tak beradab, yang keduanya kurang berkat. Kalau kita ada pandangan kita sendiri, kita buka kelas, buka balasah, kita mengajar apa yang kita nak kata, tak usah duduk bahas. Pergi dioyak pak tok guru kita, lepas tu kita bahas dia pula, jasad dia. Yang ketujuh, bahawa jangan ia berbisik-bisikkan. Bisik-bisikkan. Ni beramah benar ni. Berbisik-bisik dengan orang-orang yang sama duduk pada hadapan gurunya. Jangan bisik. Ni awal tua, awal muda kau jangan duduk bisik. Ni tak ada, untuk guru ngajar depan kita duduk soseh belakang duduk bisik. Kalau ada sangat benda mustahak nak bagi tahu doa nak wayak kesayangan kita tu, tulis di kertas tok depan dia. Tulis di kertas tok depan kawan tu. Dia baca, faham lah dia maksud kita nak kata tu. Ini tidak duk main duk bisik depan tok guru. Buat apa? Orang duk mengajar dia buat sini. Allah, kita cukuplah tidak beradabnya. Kalau kita mustahak sangat nak buat, tu cuek saya kita. Alah ke belakang lagi. Walau nak pergi jam pergi keluar tu pergi buat tandah, tak ada apa. Jangan duk buat depan orang duk mengajar. Ini dipanggil tidak beradab. Lalu ni kita tambah soal lagi. Tak buat mana juga pasal jenis kecek talipo. Duduk dalam majlis ceramah, majlis kuliah, duduk ngongeng dengan talipo dia. Ini kacau. Sepatutnya talipo kita ni kena tutup apabila kita dengar kuliah ni, tutup talipo. Allah berhak kerjaan dunia ni kalau turut ke dia tak habis pakai bila. Habis ke tak habis? Tak habis. Tengah kita tidurnya kacau demo lagi. Hello. Allah, macam orang ni robot je. Dia tak boleh kena jawab semua telefon. Tak. Orang kita pun satu penyakit juga. Tengah duduk semaya pun nak jawab telefon. Sudah Assalamualaikum. Mana marah kan? Apa tak jawab telefon? Apa salahnya? Kalau telefon tangan ni, dia ada nombor situ. Nombor orang manggil tu ada situ. Sudah semaya, sudah kita berzikir siap-siap, kita tengok siapa dia panggil saat ni. Kalau tengok orang kenal, nampak mustahak, jawab balik. Kalau tengok nombor yang tidak dikenali, nampak tak mustahak ni, dia ni main-main, tak usah jawab. Jadi benda tu tidak ada jadi masalah. Adab yang ketujuh ni, jangan berbisik-bisik sama sendiri. Duduk depan tok guru, duduk bisik. Ni satu penyakit juga. Penyakit ke tidak? Penyakit. Kalau ada benda mustahak benar, keluar daripada majlis, cakap di luar. Ataupun benda-benda lain. Lepas tu kita perhati kesalahan kita tu. Kalau minggu ni kita duduk kat dia duduk bisik kita, ada setengah orang pasal jenis bisik. Kita tak layan dia duduk ngongeng. Perhatilah dia. Minggu depan duduk situ. Dia duduk kat tiang ni, kita cari tiang lain. Selesai masalah. PA orang tak boleh kira juga dia. Yang ke-8, bahawa jangan berpaling ia ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu. Duk tengok sana, tengok sini, tengok cicok, tengok kawan, jangan. Tetapi hendaklah ia duduk tunduk lagi beradab seolah-olah ia dalam sembahyang. Tunduk tengok kitab kita je. Bila tok guru syarah tengok tok guru. Kalau ada benda mustahak, tulis apa yang dikata. Kadang-kadang kita nampak benda tu ringkas je. Tuan guru bagi tahu benda-benda ini. Ada kalanya satu masalah kita nak bagi tahu di sini sampai 2 jam. Belak kita cari pendapat ahli. Nak bagi tahu sikit masalahnya. Boleh ke tak boleh satu hukum? 2 jam, 3 jam cari. Pasal itulah bila kita belajar dengan guru, ringkas masa. Daripada kita belajar sendiri. Ringkas tak ringkas? Ringkas. Syarah dia ayat dah. Hadis macam ni, syarah macam ni. Tapi kalau kita nak buka syarah sendiri, nak pergi cari syarah hadis lagi. Baca tak faham pula, cari qamuh pula. Cari qamuh pun tak faham juga. Syarah ikut saya pula. Jadi banyak masalah. Pasal itulah bila kita berguru, dia meringkaskan masa banyak. Yang pertama sekali, nak cari syarah hadis tu panjang dalam kitab. Tak faham pula nak cari benda lughawi dia panggil. Benda-benda lughah nak cari kamus. Tapi kalau kita duduk depan tok guru, dia siap dah. Dia cari habis dah. Makna pun dia royak, syarah pun dia royak, khulasah percakapan pun dia bagi tahu. Ringkas tak ringkas? Itulah kelebihannya berguru. Jadi kalau kita tak faham, kita boleh jelas. Kadang-kadang banyak benda-benda yang masalah kita tak faham. Tapi bila kita pergi dekat tok guru, masya-Allah, buka ke dia. Pasal tu Arab ni kalau kita boleh jawab soal yang pelik, dia kata fathallahu alaik. Fathallahu alaik. Mana Allah Taala buka hatimu luah lagi kepahaman kamu. Dia suka doa Arab ni. Buat kita ni dak, maksudnya kalau orang yang malaikat tepuk tangan. Wah, tepuk tangan. Gapo dia tepuk tangan? Tepuk tangan ni
Allah SWT sebut dalam Quran, oh nak nepuk tangan duduk tepi dekat Kaabah tu bawa jahiliyah. Yusafik dia panggil, duduk main tepuk tangan buat dia. Tak ada nak doa kau, nak apa disebut barakallahu fik, Allah Taala beri berkat pada kamu, tak. Ini adab budaya orang kita nak lawan. Budaya tidak Islamik, tidak Islam dia panggil, budaya Melayu. Yang ke-9, bahawa jangan membanyakkan soal tatkala segan gurunya itu daripada berkata-kata atau tatkala ia letih. Kalau nampak tu guru tu penat duk sandai, tak usah duk tanya banyak. Dibagi dia rehat dulu. Dia rehat, dia penat dah tu. Tapi orang kita ni tak kira dia dah. Tatkala ia lelah tu makna letih lah. Jangan tanya banyak. Kalau tanya banyak dia tak boleh jawab pula, marah pula tu guru dah. Akhir cari pendapat pula. Orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya, dia kata. Tak nanya anak murid dia. Dia tak nak buka soalan. Tak buka soalan anak murid tanya. Bila buka tanya tak boleh jawab, akhirnya dia kata, maka bermula orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Anak murid dia takut lah. Takut kau email tak tanya dah pakai senyap dia tu. Pok kita ni tak kurang email betul tanya juga. Yang ke-10, apabila berdiri gurunya, makanlah ia berdiri pula kerana mentakzimkan akan gurunya itu. Jadi kalau guru kita bangun nak pergi dah, kita pakat bangunlah tu iring dia. Jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan dan soal, dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu hingga sampai ke rumahnya atau kepada tempat duduknya itu. Oh, ni adab molek lah. Tapi tidak menjadi kesalahan. Manakala kita jalan sekali dengan ustaz, jalan dengan tok guru kita tanya dia, boleh tanya ke soalan? Dia kata boleh. Kadang-kadang setengah orang bila jalan dia boleh jawab soalan spontan, tak ada masalah. Cumanya adabnya kalau tengok tok guru, tambah-tambah tok guru sudah tak cekak dah, tua dah, jadi baiklah bagi kita rehat, dia berjalan. Yang ke-11, jangan jahat sangka dengan gurunya itu. Jangan kita jahat sangka kepada gurunya pada segala perbuatan yang zahir menyalahi iktikadnya. Bila tok guru kita salah iktikad, jangan kita salah sangka. Biasanya kita dia tuju kepada puak ahli tarekat ni. Ahli sufi ni banyak perbuatan-perbuatan dia yang nampak menyalahi pada zahirnya. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benar kita buat benda-benda yang menyalahi zahir. Menyalahi zahir yang menyebabkan orang bersangka buruk pada kita. Tak boleh kita buat. Sehingga pada satu hari Nabi kita berjalan dengan isteri dia, nama Safiyah radhiyallahu taala anha. Bila Nabi jalan dengan isteri dia tengah malam, tiba-tiba nampak gelibak, nampak orang lain lari daripada dia. Nabi kata ala rislikuma, berhenti. Siapa dia dua orang jalan tu? Berhenti. Kenapa kamu lari? Nabi kata innaha Safiyah, ini isteri aku Safiyah. Ini isteri aku Safiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata duduk sahabat ni, ya Rasulullah, kami tak tuduh apa-apa. Nabi kata, mu tak tuduh, tapi aku bimbang inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan ni dia lalu ke anak ada ni, jalan darah dalam tubuh kita ni. Dia lalu di kosek air. Rasulullah pun jalannya orang tina juga malam-malam. Jadi bila mari dalam hati macam ni, mana dia sudah bersangka jahat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi larang kita daripada duduk di tempat-tempat yang boleh menimbulkan sangka. Yang boleh menimbulkan satu perasaan bila apa ni orang ramai tengok, dia kata ustaz duduk situ juga. Kekok juga tu. Ustaz duduk situ. Jadi kalau kita duduk tu kebetulan lalu kah? Tak, tengok orang duduk main, kita tengok etek. Betul orang main berapa? Dia kata ustaz minat juga Jadi ada tempat-tempat tertentu yang kita kalau boleh kita jaga image kita, jangan duduk di tempat tersebut kerana dia menimbulkan sakwa sangka. Jadi dalam kitab kita ni, kalau guru tu buat satu benda yang tidak baik, kalau kita tengok tok guru kita duduk tempat orang duduk main, boleh kita tanya dia, jumpa dengan dia, ustaz apa nampak ada duduk situ, dia ada ke apa, dia ada masalah, ada ke apa? Dia akan wayak waktu dia lalu tadi nampak orang duduk kelahi ke, nampak orang duduk buat benda-benda yang menyalahi syariat, jadi dia berhenti. Mudah-mudahan orang itu malu nak buat benda-benda yang karut. Jadi kita jangan sangka ustaz kita minat juga kau ni. Tidak minat, dia nak pergi larang. Jadi jangan sangka tidak baik, kita bersangka baik. Kita kalau kita rasa syok benar, kita tanya dia apa duduk situ tadi. Jadi dia panggil menghilangkan keraguan. Atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuan atau dengan adabnya,
Kerana guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahsia syariat. Jadi ini orang bawa tarekat, kalau dia buat benda pelik, jadi anak murid dia tak boleh sangka tak baik. Yang pentingnya kitanya sebagai guru pula, sebagai tok lebah, sebagai orang yang belajar ilmu, jangan duduk, jangan buat perkara-perkara yang boleh menimbulkan keraguan orang ramai kepada kita. Kerana bila orang hilang kepercayaan, habis. Ustaz tu tak boleh pakar. Dia kata tak boleh pakar tu maknanya masalah, tak masalah kita. Masalah. Orang dia panggil hilang thiqah. Hilang thiqah maknanya hilang kepercayaan orang kepada kita. Orang jadi tak hormat, orang jadi tak ira kita, orang jadi kalau kita kata apa orang tak sedengar. Lari. Itu sebabnya perbuatan kita sendiri yang menunjukkan kepada yang boleh menjatuhkan kita. Jadi benda-benda macam ni jangan buat. Jadi bagi dianya apa yang dibuat oleh ulama-ulama tarekat lah di sini. Yang pentingnya kita ulas mengikut hak kita. Seperti hikayat Nabi Musa dan Khidir. Ingat dah cerita Nabi Musa dan Khidir? Kalau Nabi Khidir cabut kepala budak, belah perahu, apa lagi? Beki dinding. Di kampung orang tak terima mereka jadi tamu. Jadi Nabi Musa bantah, apa ni? Jadi tak lah jadi masalah kalau kita tengok benda tu bercanggah dengan syariat. Kita boleh tanya untuk guru kita apa buat lagu ni. Kalau dia ada dalil betul, ada hujah yang betul, tak apa. Macam orang sekarang ni dia tengok benda pelik-pelik. Dia kata contohnya orang pergi Mekah pasal apa, dia kata waktu tahayat tu orang duk pusing jari dia, gerak gini. Dia main ke? Tidak, ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut. Jadi kalau kita tengok orang lagi tu jangan kata warak duk main belas-belas main duk pusing tangan. Jangan kata anggap main. Kita pergi tanya orang tahu. Ada jumpa ustaz duk ngajar kata Syekh, aku nak tanya ni gerak tangan tengah tahayat ni apa cerita? Dia boleh bagi tahu kepada kita ada dalilnya, ada. Jadi kita hilang keraguan kita. Jadi apa saja yang kita tengok ustaz-ustaz dah. Kadang-kadang demo ni ada pelik juga. Bila ustaz tebah tak pergi tokak kau, dia gagal. Gagal sekapu, dia tak apa ustaz tak pergi tokak gini. Dia tak dengar dah. Isi kandung yang ketebah yang disampaikan oleh khatib tu tak royak gapo dia hilang dah. Yang besarnya tak pergi tokak. Apa salah sudah kita tanya ustaz terlupa kau saat ni tak pergi tokak. Tu email terlupa. Tu email boleh bagi tahu lalu. Tak terlupa. Tokak ni bukan syarat sah tebah. Nak pergi tak saya pergi pun tak jadi kesalahan, tidak mencacatkan khutbah. Jadi senggarlah kita tak. Jadi dia ulah sendiri yang menyebabkan isi khutbahnya lupa. Yang besarnya sama dia tak pergi tukar. Lagi tajuk dah lah tu. Lagi tajuk tidak. Jadi kita ni suka ambil benda-benda yang orang panggil jerambi-jerambi, ambil kulit-kulit, isi terlepas. Jadi cerita Nabi Khidir dengan Musa tu panjanglah. Nabi Khidir buat satu benda yang ajaib, maka dibantah oleh Nabi Musa AS. Yang pentingnya Allah Ta'ala cerita balik akhirnya apa sebab Nabi Khidir buat demikian. Maka bahawasanya perbuatan Nabi Khidir masukkan akan perahu, memasukkan, apa dia maksud memasukkan ini? Merusakkan. Tengok tulis itu. Memasukkan dengan mana? Merusakkan. Tanda dah. Memecahkan akan perahu orang yang tempat ia menumpak akan dia, dan membunuh ia akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa. Maka zahir perbuatannya itu menyalahi akan syariat, dan sebab itu maka engkar Nabi Musa AS kepada akan dia pada permulaannya. Nabi Musa engkar, tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi akan batin syariat, kerana Nabi Khidir tahu sebab-sebab dia. Dan sebab inilah bahawa Nabi Musa pada akhir perbuatan itu membenarkan akan dia. Nabi Musa kata tak apalah, oleh kerana kamu ni ada ilmu yang lebih tinggi daripada saya lagi, maka dia pun berpisahlah di akhirnya. Dua orang sahabat tu yang berjalan begitu jauh akhirnya berpisah juga. Habislah kita bab adab muta'allim. Adab orang belajar ada berapa? 11 perkara. Yang pertama sekali, murid mesti menghormat pada tok guru dia. Kalau jumpa dengan ustaz kita, bagi salam awal. Jangan kita jalan dulu pada dia. Jangan tanya kalau tengok ustaz kita letih. Jangan duk canggah dia ni, tak tahu duk ulah ke ustaz. Tak. Faslun fi adabil waladi ma'al walidaini. Ini suatu fasal pada menyatakan adab anak serta ibu bapa. Kalau sana ni pelajar dengan guru. Ini pula adab anak dengan dua ibu bapa dia. Kita kena beradab, kita tak beradab dengan mak ayah kita, kena beradab. Sebab apa? Sebab dua orang ni lah yang menyebabkan adanya kita. Betul tak?
Kalau tak mari daripada jalan mak ayah kita, ada ke tak ada kita atas dunia ni? Tak ada. Yang mari orang beranak tak ada mak, tak ada ayah. Siapa dia? Siapa dia? Boleh lahir mak pun tak ada, ayah pun tak ada. Nabi Adam alaihissalam. Orang lahir tak ada ayah, tak ada mak, ada ayah. Siapa? Ada ayah, tak ada ibu. Siapa dia? Hawa, isteri kepada Adam. Tak ada ibu, tak ada ayah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada ayah, ada ibu. Ada ayah, ada ibu. Walaupun ayah dia mati apa semua kali, maknanya asalnya ada bapa dan ada ibu. Kena ingat cerita tu. Jadi oleh kerana mak ayah kita yang menyebabkan adanya kita. Dia susah pula mak dia tu, dengan mabuknya, dengan peningnya, dengan beranak pakai hospital setengah tu dah. Tubik-tubik anak, buat tak kena mak pula. Baik ke tak baik perangai lagu ni? Tak baik. Jadi kita kena beradab sangat dengan kedua ibu bapa kita. Bermula adab anak bersama ibu bapanya itu beberapa perkara. Banyak perkara pula adab anak dengan ibu bapa. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah 10 perkara. Berapa perkara adab dia? 10 perkara kena ingat. Kalau boleh kita hafal ni, balik tulis besar-besar, tok kat dinding apa kita nak buat dengan mak ayah kita. Yang pertama, bahawa mendengar dan mengikut ia akan segala perkataan ibu bapanya itu, dan segala yang disuruh oleh ibu bapanya itu wajib menerima akan dia, dan haram ia menyalahi akan dia, dan segala yang ditegahnya itu wajib menjauhi akan dia. Jadi hak mana mak ayah kita suruh, mak ayah kita larang, wajib kita ikut. Kecuali, ada kecuali ke tak kecuali? Ada. Kecuali dia suruh buat benda yang memudaratkan kita atau buat benda maksiat. Bila kita balik rumah, mak dia kata, Allah, dia kata lama dah tak tengok abang mari balik rumah. Hari ni mak nak kelih abang pakai luar pendek pula jalan. Boleh? Tak usah pakai. Kelih anak tino dia kata Allah, dia kata mak sianya tengok kau kak balik. Duk pakai kau kaya telekung. Panahnya lah dia kata. Hari ni tak sah dia kata. Kita jebar sampai 1 pagi jalan. Boleh? Tak, tak wajib taat kerana dia suruh perbuatan yang maksiat. Maksiat tak ada. Tidak ada ketaatan kepada makhluk sekiranya dia buat perkara yang maksiat, yang tidak baik. Jadi kalau mak ayah kita suruh benda baik, suruh tolong dia, suruh bantu dia, suruh buat benda ibadat, suruh semaya, suruh baca Quran, maka ini wajib. Anak-anak kena ikut perintah taat kepada ibu dan bapa. Kedua, hendaklah ia berdiri pada ketika berdiri ibu bapanya itu kerana mentakzimkan akan dia. Kalau mak ayah kita bangun nak pergi mana-mana, kita bangun hormat pada dia. Bangun hormat mak ayah kita, iring dia. Kalau dia nak turun daripada rumah, tak atas apa pintu. Kalau mak tua pula, tolong pimpin pula. Pakai selipar, buat naik atas kereta. Itu lagi hormat kepada orang tua. Kita kena ingat, kalau kita hormat pada orang tua kita, nanti anak-anak kita akan hormat kepada kita. Kalau kita tak hormat kepada mak ayah, anak kita esok dia akan buat perangai yang lebih dahsyat daripada itu lagi. Na'udzubillah wal iyazbillah. Mentakzimkan, yakni membesarkan, menghormati mak dia, ibu dia. Yang ketiga, bahawa jangan berjalan di hadapan ibu bapanya itu. Jangan jalan depan mak ayah dia, jalan sekali tu dia, atau berjalan belakang dia. Kalau tempat sepik, jalan belakang. Kalau tidak, kita ikut sekali. Mungkin mak ayah kita, kalau dia tak larat, tolong pimpin dia lagi. Tolong pimpin dia. Tak gerak nak berjalan lagi, tok dia atas kereta tolak dia dah, dorong dia panggil. Yang keempat, jangan ia mengangkatkan suaranya atas suara ibu bapanya. Jangan duduk tepik depan mak ayah. Ni tak tahu kita nya. Tai mak suruh tak ira. Acu gi ambil benda-benda tu, akak kain kau jemur, tolong jemur kain kau, gelak ya. Tapi kalau tanya dia minta nasi, mak pun nasi, lambat bubur sikit marah ke mak? Marah ke tak marah? Marah pula ke mak dia. Mujurlah orang tua tu tolong anak. Marah kenapa pula dah?
Jangan mengangkat suaranya atas suara ibu bapanya. Jangan kita angkat suara lebih daripada suara mak ayah kita, jangan. Yang kelima, apabila memanggil ibu bapanya akan dia, bila mak kita panggil, hendaklah ia menjawabnya dengan jawab sopan. Jawab dengan sopan. Seperti dijawabnya dengan yang memberitahu akan membesarkan ibu bapanya, seperti labbaik. Ingat ni. Kalau mak kita panggil balik esok, mak dia kata, dia panggil apa ni? Abang kah? Abang long. Kita jawab labbaik. Boleh? Dia kata, mari mana pula ni? Kata ni hak ngaji pondok baru ni. Baru jumpa kita ni. Labbaik maknanya ya saya. Atau na'am, atau sayyidi, atau siti, jika dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab lah, kalau bahasa Melayu panggil lah. Kalau mak kita panggil Muhammad, ya mak, jadi kita jawab tu molek. Ya ibu, na'am, saya datang. Jadi beri jawapannya. Ni orang kita ni, Muhammad, jawab. Jawab ke mak dia. Allah, molek jawab lah gitu. Mak dia panggil, jawab. Orang dia panggil lembu, gitu tak? Jawab. Bukan panggil orang lah gitu. Jadi kita jawab jawapan yang menyukakan ibu mak ayah kita. Kita jawab jangan jawapan yang baik, dengan jawapan yang baik. Naam, jawab. Saya. Boleh jawab? Jawab molek boleh. Ini adab. Kerana kita ni diajar supaya beradab baik dengan ibu bapa. Yang keenam, hendaklah sungguh-sungguh ia memeliharakan akan menuntut keredaan ibu bapanya. Jadi kita minta maaf sama dengan mak ayah kita. Maaf lah kalau ada salah kasar bahasa. Minta reda ke mak kita. Mak, minta maaf lah kalau ada salah apa-apa. Mak mana tak percaya hati dia nak maaf pada anak, kecuali mak yang sudah rusak akhlak dia, mak yang sudah rusak fitrah dia. Ini mak ni lah jadi masalah. Tapi kalau anak melampau doa, menghina mak, tak hormat ke mak ni ada perasaan juga. Ada perasaan dia. Ada perasaan juga. Ada setengah mak, sahabat peringkat, kita selalu jumpa bila musim haji, kadang-kadang kita tanya, maaf lah kepada anak-anak semua sekali. Ada yang mengaku saya maaf kecuali seorang ya. Dia melampau sangat, dia terhina saya, tak hormat, tak berapa. Jadi itu masalah. Kadang-kadang ibu kita kena hormat ke dia. Jadi sentiasa menuntut keredaan ibu bapanya itu daripada perbuatan dan perkataan, serta merendahkan dan menghinakan dirinya bagi ibu bapanya itu. Ibu bapa kita kena hormat kepada dia. Jangan kita pula pada ibu bapa. Demikian juga dengan mertua kita. Mak mertua kita ni dianggap sebagai ibu. Ibu ke tak ibu? Bila kita kahwin dengan anak dia, maka dia sudah tidak batal air sembahyang dengan kita. Kalau orang itu perempuan dengan bapa mertua dia, tak batal wuduk. Kalau bersalah, tak batal dah air sembahyang. Dia sudah jadi mahram selama-lamanya. Kalau cerai dua orang itu pun, jumpa mana-mana, mak boleh bersalah, tak batal wuduk. Walaupun bini dia sudah tidak ada lagi, tak jadi natu lagi pun, tak batal air sembahyang sampai bila-bila. Besar, jadi rapat hubungan. Maka wajib kepada kita menghormati mertua kita. Jangan kita hina dia, buat benda-benda yang tidak beradab, yang kurang sopan. Jadi dipanggil ini manusia yang tidak beradab, yang tidak berakhlak. Kerana dia kata bukan mak saya, mak awak. Mak awak siapa dia awak? Orang ni pera anak tina dia daripada kecil dengan penuh kasih sayang. Bila mari kita minta, dia bui kerana percaya kepada kita ni akan jaga anak dia betul-betul. Dia boleh kita buat hina anak orang pula. Hidup siang malam dengan air mata, buat apa ni, ngenak ke dia dan sebagainya. Macam-macam kita buat benda-benda yang tidak akhlak, maka orang ni dianggap orang yang tidak beradab, orang yang tidak berakhlak. Ingat tu. Kalau kahwin esok, mertua kita tu anggaplah sebagai ibu kita. Kita kena hormat dia sebagaimana kita hormat kepada mak kita. Kita ingat senang kau orang bagi anak. Boleh hormat bagi anak. Anak dia pera tu darah daging dia. Dia kandung berbulan-bulan, besar, jaga pula. Bukan sebarangnya orang dia bui. Bui ni dia anggap orang ni boleh tupai. Boleh tupai sama ada dunianya, akhiratnya. Tapi kita bila boleh kita main-main. Tak.
Susah apa dia tu. Biarlah, engkau tua dah tegak, kita cari hak muda pula, kawan. Ini satu penghinaan yang kita buat kepada orang lain. Betul tidak ada, tapi ada sebab ke? Ada orang panggil ada penyakit ke yang menyebabkan kita rasa tak perlu lagi kepada orang ni. Jadi kena ingat. Ibu bapa kita wajib kita hormat. Mertua kita hormat, kita hormat. Kau tak payah hormat dah. Boleh anak dia ikut berlari dalam orang tua ni. Boleh lah gitu? Tak boleh. Itu dianggap orang manusia yang tidak berakhlak. Kalau perkara kita tidak menghormati, kalau tidak tua, orang tua kita kena hormat. Apalagi ibu mertua kita yang tak patah wuduk dengan kita. Jadi itulah suasana dia. Yang ketujuh, bahawa jangan membangkitkan atas ibu bapa itu dengan sebab berbuat kebajikan. Allah, orang tua ni hari-hari buat mari ikan ke dia, ngepek juga, jangan. Jadi bila kita buat kebajikan kepada mak ayah, jangan duk ngepek ke dia, duk bangkit balik. Dan dengan sebab tak apa jelas kita. Bahawa jangan membangkitkan atas ibu bapanya itu dengan sebab berbuat kebajikan bagi keduanya itu, dan dengan sebab memeliharakan sekalian pekerjaan bagi keduanya itu. Bila kita tolong mak ayah, kita bakit pula. Allah lah, orang tua ni baik ngepek lah. Padahal dia nak pergi sana sini, kita bawa. Dia nak makan berapa, pun mari belakang. Tak kena sikit, marah lalu. Kita kena ingat, waktu kita kecil dulu, mana tandah kita? Mana tandah kita? Atas pohon mak itulah tandahnya. Prek situ. Tidak prek kan situ. Prek situ. Basuh kawan ni, ya Allah. Bangun tengah malam pula anak mutah pukul 2 pagi, basuh. Tanya kita ni mak buat sikit masalah, ngepek siang malam. Apalah ketua ni, cerewet lah berapa. Kita dulu tak cerewet. Kalau mak biasa tu, mati kenyang dah kita. Ingat molek. Kena ingat zaman asar dulu, mari mana kita ni. Jangan membangkitkan, jangan mengungkitkan perbuatan. Yang ke-8, bahawa jangan menilik kepada keduanya itu dengan tilik yang menyakiti akan keduanya. Kelih mak ayah ni jeling semacam ya. Jeling macam anyi apa ni lapar tu lah tengok mak ayah. Allah, orang tua tu mari nak minta pitih lah tu. Wasuf perangai sungguh dak. Jangan. Itu dengan tilik yang marah akan keduanya. Jangan. Tengok mak ayah kita hormat dia. Kalau lah kita salah pendapat dengan dia ni masa jenis ni, kita jenis hormat. Ada apa ni sahabat, mak dia ni tidak Islam lagi, kafir. Dia mari, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita kena hormat kepada mak. Wa in jahadaka ala an tusyrabi ma laysa bi fala tusyrik billah. Tu yang sebut dalam Quran, kalau dia dua orang nak suruh jadi kafir, jangan. Tapi hormat, mesti hormat. Itu mak hak kafir tidak Islam. Gak mak kita ni Islam camanya. Kadang-kadang PA tu ada lah sikit, muka manusia lah gitu lah ada. Cerewet lah biasa orang tua ni, dia kata gitu, cerewet. Jadi jangan kita tilik kepada mak kita tu dengan tilik marah. Kita tilik dia, tilik rahmat. Inilah orang tua yang telah buat jasa kepada aku. Kalau dia tak pera aku dulu, tak lenyek nasi, tak suap nasi tu, mati dah aku masa tu. Mati ke tak mati? Kau pandai gina anak sendiri. Kuah tiok lambat orang tua ni. Bangun cari berah ke dapur anak sendiri. Apa salah? Lo ni bukan payah dak. Pecek ya, bukannya kena cari kayu api, tuku api semacam dulu. Tidak pecek kan ni. Pecek suri, masak nasi. Senang. Jadi kita kena ingat. Pasal itulah bila kita tengok mak ayah kita, tengoklah muka pandangan dengan pandangan rahmat, sia belah pada dia. Orang tua ni lah dulu jaga aku. Jadi bila kita tengok sia belah, kita teringat kepada perbuatan mak kita, susah payah dia. Nak atas anak ngaji sampai setengah tu jual lembu kubah. Gada, bagai-bagai kemas. Tak kira lah bergadah hak Islam ke kafir. Yang pentingnya bersungguhnya dia tu. Tapi bila anak-anak tu universiti pula, Allahu Akbar, jumpa bini pula tak khabar ke mak dah. Saya ke bini. Saya berlaku ke bini ni, tapi maknanya ramai berlaku lah gitu. Ramai. Bapa tak klik mak tu. Tahu, cerewet orang tua tu. Orang tino tak kena ke dia. Berhingepek. Jadi saya ke orang tino kata klik. Ada setengah orang tu dia panggil one by one. Ada juga. Bila siapa tengah jalan, dia kata awak hari minggu ni klik momok awak, saya klik momok saya. Jadi jadilah gitu. Orang tua pun ada juga masalah dia. Kadang-kadang cerewet dengan natu ni. Ada juga perangai lah gitu. Jadi masing-masing pakat beki lah. Orang mana, kita kena ingat, natu comel kau uduh kau, anak kita saya dah ke dia. Saya kata saya. Saya. Oh, bergatul kaki lah kalau suruh balas dua tu. Tak?
Mak pula ya cari pasal, gogek sana sini. Allahu akbar, kokeh dunia. Yang mak kata orang tu orang menatu ni pergi dunia semua. Macam Israel dengan Hamas tu. Mentang-mentang meletup. Meletup. La ilaha illallah. Jadi kita tak salah, kita harmoni lah. Natu tu anak kita. Bini anak kita yang disayangi oleh anak kita. Anak dia tu siapa? Anak natu siapa? Cucu kita. Saya pula ke cucu? Kemok dia tak saya tu jadi masalah. Supaya kita juga saya ke bini tak saya kemok dia. Itu pun satu nyakit juga. Nyakit tu nyakit. Jadi kena saya belakang, kasih saya tu kena ada belakang. Yang kesembilan, bahawa jangan masamkan muka pada hadapan ibu bapa. Itu sebab marahkan akan keduanya itu. Jangan masam muka. Kalau lagu mana nak marah ke mak ayah pun, pergi carilah bedok ke make up ke hak boleh nampak senyum. Kita turun kereta tu kita masam cetung muka. Tapi mak tengok Allah senyum jauh lagi dia tu. Tak ada ke make up jenis senyum ni. Kena cari kosmetik dia panggil. Tidak kosmetik ni jenis. Kosmetik hak orang kelih kita senyum. Kita masam berkeruk dari marah. Tapi mak tengok Allahu akbar anakku. Tak ada turun kereta lagi senyum dah. Kena cari lagi tu tak. Jadi jangan masam muka pada hadapan ibu bapa itu sebab marah akan keduanya itu. Janganlah. Sabar. Kalau orang tua ni buat kerenah kita sabar. Yang ke-10, bahawa jangan musafir melainkan dengan izin ibu bapa itu. Yang nak musafir kena minta izin ibu bapa. Apalagi kalau kita nak buat benda-benda besar, benda-benda yang terlibat dengan kekeluargaan, yang terlibat dengan anak beranak tengah apa, bincang molek lah, berunding molek tak, berunding baik-baik, barulah orang panggil harmoni suasana. Istilah orang Melayu kata jangan nak main kerahking. Kerahking ke? Kerahking ni makna kita tunjuk hero kita seorang, ikut orang lah, orang lain tak cara apa asal kawan boleh. Jangan. Jadi kita kena minta izin dengan ibu bapa, dengan adik-beradik, mana ada perundingan. Melainkan jika ada musafirnya itu kerana menunaikan haji yang fardu ain atasnya. Kalau hak fardu ain ni tak boleh minta izin pun tak apa. Sebab sahur ni wajib hak Tuhan. Tapi kalau sunat tak boleh. Maka iaitu tiada berkendak dengan izin ibu bapanya itu, tetapi sunat meminta izin daripada ibu bapanya itu. Kalau sunat juga ke mana-mana pun. Kalau tidak wajib pun sunat. Jadi pelajar-pelajar kita hari ni wajib tak minta izin. Nak belajar kau tak sering ngaji. Kalau saya tak sering ngaji dah, minta izin balik dengan mak. Jangan buat perangai. Ada setengah pelajar kita ni bila tak sering ngaji dia buat perangai. Ponte kelah lah. Duk main terjun dalam songak, macam-macam benda PA dia buat. Nak suruh sakit biar mak dia mari ambil. Jangan. Kita minta izin berunding molek saya tak sesuai dah duduk sini. Nak pergi lain pula kau? Tak apa. Tak sesuai dah benda ni, kita nak buat benda lain pula. Jadi tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kita tunjuk beri kita tu. Orang Kelantan kata beri. Tunjuk ke kepala kita, itu yang tak baik. Jadi musafir nak pergi haji tak boleh kita minta izin. Maka iaitu tiada harus adapun musafir kerana nak naik haji yang sunat atau yang fardu kifayah. Fardu kifayah ni maknanya tidak wajib aini, tidak wajib kita kena buat. Kalau orang lain kita tak apa. Maka iaitu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapanya itu. Dan demikian lagi kerana musafir kerana ziarah kepada anbiya dan aulia dan barang sebagainya, maka iaitu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapanya itu. Nak pergi musafir mana ni? Nak pergi melawat gua Al-Kahfi. Ayah dia kata sagi. Tak boleh lah nak pergi tengok kubur wali-wali ni. Tak boleh. Kerana Nabi SAW bagi tahu, musafir yang kita diminta supaya musafir nak pergi melawat 3 masjid ya. Masjid Mekah, Masjid Madinah dengan Masjid Al-Aqsa. Hak lain-lain itu tak boleh. Itu pun tidak wajib. Kalau hak wajib baru tak apa kita pergi, tak wajib minta izin. Tetapi harus musafir kerana menuntut ilmu dengan tiada izin ibu bapanya. Kalau kita nak menuntut ilmu, ayah tak beri, minta juga tak bagi. Pada waktu itu kata dia, bolehlah kita pergi, tapi sebaik-baiknya berundinglah, minta izin dengan baik-baik. Kalau kita pergi juga, mak kita tak restu, ayah kita tak restu, nanti dia tak doa kepada kita. Dia tak berdoa pada kita. Mungkin masa kita gitu kita happy, sukalah. Sedap ni boleh pergi luar negara ni, boleh itu ini hendak kita nak. Tapi kita kena ingat, hari berjalan, masa depan kita tak tahu. Hari ni kita seronok, kita suka, boleh jadi esok kita duka. Nak pergi ngadu siapa? Nak pergi oyak siapa pada satu? Oyak kayuh, ayah kata siapa dia suruh? Tak apa dia suruh buat? Siapa suruh pergi? Minta izin pun tak? Berunding pun tidak? Jadi waktu kita senang, kita boleh buat apa saja.
Kita boleh buat keputusan sendiri. Waktu kita susah, waktu ditimpa musibah, waktu kita tidak senang, kita nak mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Allah itu memang asas. Tapi dari segi kehidupan manusia ni, dia nak tempat mengadu. Tempat mengadu akhirnya nak balik kepada mak ayah kita juga, nak balik kepada keluarga kita juga. Jadi keluarga kita sudah awak pandai-pandai buat sendiri, buat ya. Wallahu ta'ala at-taufiq. Allah SWT lah yang beri, wallahul muwaffiq. Allah Ta'ala lah yang memberi taufik dan hidayahnya kepada kita. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam faslun fi adabis sahibi ma'a sahibihi. Ini satu pasal pada menyatakan adab seorang sahabat bersama dengan sahabatnya. Jadi kita kena ingat adab sahabat dengan sahabat pula, adab berkawan. Itulah apa yang kita belajar malam ini. Adab, coba ingat balik. Adab yang pertama tentang adab dengan guru. Ingat adab berapa perkara ada? 11 perkara. Yang kedua adab dengan ibu bapa kita. Kita kena sayang, kita kena taat, kita kena hormat kepada ibu dan bapa kita. Itu sajalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.